Bila kita terangkan balik kepada mereka, sebenarnya beli rumah ni, kita kena anggap benda tu adalah sebagai satu aset. Sedangkan beli kereta, beli handphone dan sebagainya, kereta ataupun handphone ni bukan aset, dia adalah liability. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Isaac Ismail dalam podcast Hartanah dan Anda, di mana anda akan didedahkan berkaitan dengan undang-undang dan hartanah yang berlaku di sekitar kita semua. Okey, untuk topik yang saya pilih, podcast kita yang kali yang keempat ni sebenarnya adalah berkaitan dengan valuation. Kita sering tertanya-tanya macam mana sebenarnya seorang jurunilai ataupun valuer menilaikan hartanah kita. Jadi untuk mengupas topik tersebut, saya bawakan kepada anda sahabat saya yang memang dia punya profesionnya adalah seorang jurunilai bertauliah, iaitu saudara Nurullah, ataupun lebih mesra kita panggil sebagai Pak Lah. Apa khabar Pak Lah? Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak atas kesudian untuk bersama-sama dengan podcast Hartanah dan Anda untuk hari ini. Untuk makluman semua, rakaman podcast Hartanah dan Anda ni kita adakan di studio kami di Nadi Suasana. Nadi Suasana ni adalah merupakan studio milik Koperasi Anandi Berhad, yang mana terletak di pejabat saya di Bandar Tun Sri On Ceras. Kita nak fokuskan kita perbincangan berkaitan dengan valuation ataupun penilaian hartanah. Okey. Berapa lama dah Pak Lah jadi seorang valuer, kalau boleh ingatlah? Dah lama lah. Dalam 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Itulah lama betul tu. Kalau kata 20 tahun lebih, maknanya mula jadi valuer ni seawal tahun 2002 macam tu Lebih kurang lah. Okey, macam mana kriteria ataupun kelayakan untuk menjadi seorang valuer tu? Okey, untuk jadi valuer ni dia kena ada degree in property management ataupun estate management. So kita antara tempat-tempat yang boleh belajar tu selepas SPM, macam saya sendiri di UiTM, di samping tu ada UTM, UM, TAR University, TAR College, INSPEN, UTHM pun ada sekarang ni, dan beberapa kolej swasta lah, kolej Geomatika pun ada. Sekarang dah banyak lah. Dah banyak. So zaman-zaman Pak Lah masuk ke UiTM dulu, kalau tak silap, Pak Lah pernah cerita tu tahun 97 96. Okey. So ketika mana masuk ke UiTM, bidang mungkin ketika itu taklah serancak macam mana sekarang lah, bidang hartanah ni, betul tak? Betul. So ketika tu sebenarnya memang minat untuk menceburi bidang hartanah tu daripada bangku sekolah ke ataupun macam mana? Kalau ikutkan kita isi UPU kan, kita ada 10 pilihan kan. So dia antara top 5 jugalah. Siapa yang sebenarnya memberi galakan untuk masuk ke bidang hartanah ni? Kalau ikutkan pakcik saya lah, juga peguam Mama Cak Aisyah. Kebetulan pula Kebetulan. Okey. So dalam bidang penilaian ataupun valuation ni kan, sebenarnya kelayakan menjadi seorang valuer tu boleh datang daripada bidang property management tadi macam Pak Lah sebutkan. Dan sebenarnya seorang valuer ni pun dia berkelayakan untuk menjadi property manager, property manager dan juga sebagai REA ataupun real estate agent lah. Okey, so ketika mana Pak Lah memilih bidang property ni, bidang hartanah ni, mungkin Pak Lah boleh ceritakan dia punya cabaran-cabaran untuk menjadi seorang jurunilai khususnya, dan juga cabaran untuk menjadi seorang yang berkecimpung dalam bidang hartanah ni. Apa antara cabaran-cabaran yang Pak Lah hadapi? Kalau ikutkan semua perkara ada cabaran-cabaran dia lah. So dalam bidang hartanah ni pun antara cabaran yang kita ada tu basically lebih kepada penentuan market value. Sebab kadang-kadang klien ni dia tak faham. Dia nak value yang dia nak, bukan value yang market value. Sebab kalau ikutkan market value ni dia ada willing buyer, willing seller, arm length transaction. Dan transaksi tu pun dia kena berdasarkan fakta dan data lah.
Kalau dulu orang kata lokasi, saiz dan jenis hartanah kan. Sekarang ni dah kita boleh nampak lah, antara peningkatan sekarang ni lebih kepada servis apartmen pun dah mendapat permintaan yang agak tinggi lah. Bukan apa, sebab kalau tengok sekarang ni rumah-rumah landed, harga meridian dia kalau di KL pun dah hampir 800,000 KL Selangor kan. Dalam 800,000 untuk rumah teres 2 tingkat tu biasa. Rumah teres 1 tingkat pun dalam 400-500,000. So antara pilihan sekarang ni, terima kasih jugalah pada pihak-pihak, kita ada rumah madani sekarang ni dengan harga hanya 200,000 dan yang lain pun dalam 300,000. So itu memang antara itulah cabaran dia. Memang satu, harga tu sendiri. Pada masa yang sama, kita nak matchkan harga tu, kalau tak ada data susah jugalah. Kalau rumah lama dengan rumah baru, dia punya harga tu tak sama. Rumah lama mungkin dulu beli pun dalam 100,000. Rumah yang baru launching mungkin 300,000. So rumah lama tu dia tak boleh lah nak sama dengan harga 300,000 tu, sebab dia ada faktor susut nilai dan sebagainya lah. Itu properti yang biasa lah. Kalau properti lain macam contoh lah, macam kita tengok bangunan Sultan Abdul Samad, tempat kita sambut Merdeka, di Dataran Merdeka tu. Kalau ikutkan nilai bangunan ni, umur dia dalam 60 tahun based on accounting punya basis lah. Tapi kalau kita tanya, bangunan Sultan Abdul Samad tu ada nilai ke tak ada nilai? Kalau dia dah lebih 100 tahun, umur hayat bangunan 60 tahun, kalau ikutkan dah tak ada nilai. Tapi dalam penilaian, kita bukan ambil kira nilai bangunan semata-mata. Book value dia panggil kan? Book value. Kita pun ambil kira nilai tanah. Sebab kalau kita tengok di Kuala Lumpur, nilai tanah tu memang agak tinggi, sebab dia semakin mengecil, semakin ni. Kalau tengok di TRX pun harga dia hampir 4,000 per square feet. Tanah kampung baru pun baru ni kan dalam 1,000 per square feet. So sama. Itu sebab nilai tanah yang semakin kurang di Kuala Lumpur. Faktor yang kedua tu, kalau kita ambil kira bangunan Sultan Abdul Samad tu, sebab dia pun ada menjana pendapatan daripada sewaan. Tu kan tempat mahkamah. Saya Isaac pun pernah pergi kat situ. Biasa pergilah. Sebelum ni sebab sekarang dah pindah pergi ke Jalan Duta kan. Okey. So sekarang ni rasanya Kementerian Kebudayaan ke apa dah yang punya office kat situ lah kan. So dia ada pendapatan daripada sewaan. So sebab itu dia pun ada nilai, ada harga dia lah. Nilai estetika lah orang panggil kan. Nilai estetika. Okey. So cabaran macam Pak Lah kata tadi, kadang-kadang kita berjumpa dengan bakal-bakal penjual, especially penjual lah kita cerita ni kan, bakal-bakal penjual yang merasakan bahawa rumah dia tu patutnya nilainya lebih tinggi berbanding dengan apa yang valuer bagilah kan. So ada banyak perkara-perkara yang mungkin dilihat oleh seorang jurunilai bila nak buat penilaian untuk sesetengah hartanah ni, betul tak? Betul. So dia bukannya atas dasar mungkin suka-suka letak harga dan sebagainya. Okey. Jadi kalau Pak Lah boleh ceritakan langkah-langkah yang diambil oleh seorang jurunilai bila nak buat penilaian sesebuah rumah tu. Apa langkah-langkah yang akan dibuat oleh seorang jurunilai tu? Okey. Untuk penilaian ni kita ada dua faktor, faktor nilai tanah dan juga faktor bangunan tu sendiri. Tanah ni kalau kita tengok kalau tanah komersial macam rumah kedai di row depan berbanding dengan row belakang, memang akan berbeza. Walaupun mungkin bangunan dia sama, tapi disebabkan lokasi dia berbeza, tanah di depan biasanya akan lagi tinggi, mahal. Sama juga macam kondo. Kalau kondo pun biasanya kalau lagi tinggi kondo akan lagi mahal lah. Oh macam tu lagi mahal. Kondo bukan apartment atau flat. Apartment atau flat saya prefer lagi rendah, lagi baik lah. Benda-benda yang walk up punya flat kan. Lagi rendah lagi baik. Lagi mahal kan. Okay, itu dari segi faktor lokasi. And then dari segi faktor rumah tu sendiri, contohlah kalau rumah tu ada extension. Dan extension ni pun dia ada extension dan renovation lah. Extend ni maknanya dia extend dekat depan, dia extend dekat belakang, dia extend tingkat bawah, dia extend tingkat 1 ataupun tingkat 2 kalau rumah tu 3 tingkat lah. Pun kita ambil kira jika ada approval. Jika tak ada approval, kita boleh consider jika dia ikut setback.
Contohnya kalau depan mungkin kena ada setback 10 kaki, tapi dia tarik sampai ke pagar rumah dia, maknanya kita tak boleh ambil kira lah. So untuk renovation pula, kita ambil kira yang fitted punya renovation. Contoh kalau buat plaster ceiling, upgrade lantai. Kalau dia macam apa, built-in cabinet apa semua tu, built-in cabinet, built-in wardrobe, kita ambil kira. Renovation yang tak menaikkan nilai seperti tukar sofa jenama Itali ke, lampu silinda ke, chandelier, itu kita tak ambil kira lah. Sebab benda tu boleh dicabut. Macam aircon ataupun kipas ni semua pun tak diambil kira. Aircon kipas pun dia sebenarnya ada susut nilai dalam kalau ikut dalam 20% setahun lah. Kita boleh ambil kira sikit lah, tapi biasanya dia tak signifikan berbanding dengan kalau kita upgrade lantai, buat plaster ceiling, kitchen cabinet, built-in wardrobe, ataupun paling banyak sekali jika ada extension lah. Depan belakang. Saya tertarik dengan apa yang Pak Lah cerita berkaitan dengan renovation yang tidak memiliki kebenaran. So benda tu sebenarnya kalau ikutkan method of valuation tu, benda tu tak sepatutnya dikira. Jadi kalau misal kata kita, contohlah penjual ni dia dah buat renovation. Dia dah mulakan langkah-langkah untuk submit dia punya nak dapatkan approval lah daripada pihak berkuasa tempatan, majlis perbandaran dan sebagainya kan. So ketika mana dia jual rumah tersebut, mungkin approval untuk buat renovation tu dia dah dapat. Tapi kita kena faham, bila dah buat renovation, habis selesai je proses renovation tu, kita perlu pergi balik ke PBT untuk dapatkan so called macam CCC lah lebih kurang kan. Untuk extension yang dah dibuat tu diluluskan. Tapi kebanyakan daripada penjual-penjual rumah ataupun pemilik-pemilik rumah ni, dia dah buat renovation punya application, dah diluluskan, tapi proses akhir tu dia tak buat. Jadi kalau macam tu macam mana? Adakah value akan kira juga ataupun dia tak kira? Kita kena tengok macam cakap tadi. Sebab bangunan pun dia ada setback, sebab untuk dia tertakluk pada atap parit, jalan saliran, tertakluk pada atap bomba, semua tu. Jika dia ikut spek, kita boleh ambil kira, tapi mungkin tak secara sepenuhnya lah. Sebab dia masih ikut spek yang boleh lulus. Maknanya dia bayar denda dan dia boleh dapat lah kelulusan tu. Tapi kalau yang tak ada kelulusan tu memang susah lah. Kalau tengok sekarang ni pun banyak majlis-majlis dah buat roboh yang rumah flat, tambah lagi keluasan. Rumah flat baik-baik, rumah yang tepi corner tu dia jadi macam rumah teres pula, dia tambah extend tepi tu kan. Memang dahsyat lah dia orang punya ni kan. Jadi pada dasarnya bila menilai sesuatu ubah suai yang dah dibuat, renovation yang dah dibuat, memang pihak valuer ni dia tertakluk kepada undang-undang sedia ada. Dan kalau misal kata kelulusan tak diperolehi, tidak ada tak mematuhi piawaian yang sepatutnya, jadi benda-benda tu memang tak dikira sebagai renovation untuk menambah nilai rumah tersebut lah kan. Jadi itulah peringatan kepada semua penonton yang ada sekarang ni. Kalau misal kata anda ingin menaikkan value rumah anda, pastikan setiap urusan ataupun setiap renovation yang anda buat tu perlu mematuhi, setidak-tidaknya lah mematuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan, dan lebih baik kalau sekiranya anda mendapatkan kelulusan daripada pihak majlis perbandaran terlebih dahulu sebelum anda melakukan proses ubah suai tersebut. Sebab apa? End of the day, kalau misalnya kata tak diluluskan, silat-silat air bulan, rumah yang anda sangkakan boleh memberi nilai yang lebih tinggi berbanding rumah yang sedia ada ataupun rumah asal anda, rupa-rupanya tak boleh, disebabkan kerja-kerja ubah suai tersebut tidak mendapat kelulusan ataupun lesen daripada PBT lah. Paling sadis kalau kena roboh lah, diminta roboh extension yang dibuat. Sebab sekarang ni banyak sebenarnya aduan-aduan yang telah kita tengok lah dalam sosial media. Baru-baru ni dekat Nilai ada, saya perasan ada dekat Gombak, rumah-rumah yang diubah suai tidak mengikut piawaian. Jiran sebelah komplain, bila jiran sebelah komplain, PBT datang, PBT tanya satu je, you buat renovation, dah apply permit, dah dapat kelulusan ke belum? Kalau jawapannya belum, memang definitely kita
boleh diambil tindakan lah, sama ada rumah tersebut akan binaan tersebut akan dirobohkan ataupun anda kena compound lah kan, berdasarkan kepada budi bicara pihak berkuasa tempatan tu sendiri. Okey Pak La, dalam kita cerita tentang method of valuation ni, satu perkara yang mungkin menjadi satu kelaziman lah, satu kelaziman bagi mana-mana perunding-perunding hartanah. Perunding-perunding hartanah sebelum dia nak advertise, sebelum nak iklankan rumah yang dia nak jual tadi tu, dia mesti mendapat saranan ataupun pandangan daripada valuer kan. Okey, jadi biasanya bila kita nak advertise, memanglah kita tak buat valuation report secara detail. Kita just nak dapatkan gambaran secara luarannya sajalah. So dalam hal sedemikian, bila katalah ejen tadi ni nak dapatkan pandangan daripada seorang valuer kan, macam mana valuer menetapkan ataupun nak meletakkan harga yang bagi rumah yang nak dijual tadi tu berdasarkan kepada apa? So kalau kata kita nak zoom in, mungkin dia ada comparison method kalau tak silap saya, comparison method, dan banyak lagi lah cara-cara yang macam ni. Dan mungkin Pak La boleh terangkan untuk panduan kepada value rent-rent yang ada untuk tujuan tu. Okey, untuk rumah pada saya dia lebih kepada comparison lah. So maknanya kita kena compare tempat yang sama, property yang sama, kita apple to apple punya comparison lah. Dia tak boleh compare apple dengan grape ke, dia tak kena. So kalau rumah tu contoh tempat baru, tak ada sangat comparison pun, tak ada transaksi yang dah berlaku sebelum ni. Tak ada transaksi kat tempat tu, kita boleh consider within surrounding mungkin dalam 5 km radius macam tu punya transaksi lah. Kalau kita tengok tanah, dia lagi kritikal sebab kadang-kadang tanah pertanian ni masih tanah pertanian, tapi kadang-kadang ada ejen tu advertise boleh nak buat rumah, perumahan and so on. So macam kami kat sini, kami di samping tengok kaedah perbandingan tanah yang sama, kami juga akan check juga zoning. Sebab kalau tempat tu zoning pertanian, tanah pertanian dan zoning pertanian, basically memang tak boleh nak buat development. Mungkin ada potensi development, tapi kebiasaannya memang tak, bukan kebiasaan lah, lambat lah mungkin kan? Tak boleh. Cuma ada satu kes dulu tu, dia pemaju yang sama, dia pernah buat tempat tu tanah pertanian, dapat approval, yang tu boleh lepas lah. Tapi kalau tak ada, memang tak lepas. So pendek kata, kalau kita tengok valuer punya method tu, macam kes-kes yang rumah ni memang boleh katakan mudah sikit lah, sebab kita buat comparison berdasarkan kepada transaksi yang dah berlaku kat kawasan sekitar tu lah. Macam Pak La beritahu, kalau tak ada, mungkin kawasan tu perumahan yang baru, kita tengok kawasan adjacent ataupun yang berdekatan lah kan, dalam 5 km radius tadi. Tapi kalau macam tanah tadi tu, yalah banyak juga perkara-perkara yang ni. Mungkin yalah, contoh macam sekarang ni berlaku hujan lebat, ada tanah-tanah yang berisiko tinggi kan, macam dekat area Lembah Kelang, dekat apa Keramat apa semua tu kan, Ulu Kelang tu kan. So maknanya perkara-perkara tersebut memang menjadi satu bukan perkara yang mudah lah untuk kita menentukan harga pasaran ataupun market value kawasan tersebut lah kan. Okey, kita keluar sekejap daripada cerita tentang valuation, tentang penilaian tu. Kita nak sentuh sikit tentang pasaran hartanah yang ada sekarang ni lah. So seperti mana yang kita sedia maklum, rata-rata lah masyarakat, terutamanya golongan anak-anak muda yang belum lagi memiliki rumah, yang ada keinginan kehendak nak membeli rumah, tapi mungkin mereka merasakan bahawa pasaran hartanah sekarang ni agak suram. Agak suram in the sense that mungkin harga yang ditawarkan oleh pemaju-pemaju hartanah, oleh penjual-penjual di pasaran sekunda agak tinggi, di luar daripada kemampuan mereka kan. Jadi mungkin sebagai seorang jurunilai, apa pandangan Pak La tentang hal tersebut? Sebenarnya kalau mengikut suku pertama 2024, transaksi hartanah berbanding suku pertama 2023 meningkat kepada 105 bilion. Kat mana nak tengok benda tu? Itu di Napik lah. Napik, okey. Napik. So mungkin ada penonton yang tertanya, Napik tu apa pula? Pak La boleh explain sikit tentang Napik tu?
Okay, NAPIC tu National Property Information Center. Dia memang buat research berkenaan dengan nilai pasaran, berapa jumlah transaksi. Macam saya cakap tadi tu, suku pertama tahun lepas dalam 80 bilion, suku pertama tahun ni dalam 105 bilion. So meningkat jumlah lah transaksi dia pun meningkat. Sekarang ni hampir 200,000 transaksi. So memang ada peningkatan. So jika pada anak-anak muda tu sebenarnya kerajaan pun ada rumah yang mampu milik. Contohnya macam rumah madani. Harga hanya dalam 200,000. 200,000 tu kalau gaji dalam, saya ingat 2,000 macam tu bersih boleh dapat lah. Macam tu mungkin 1,500 bersih boleh lulus loan. Ada jugalah rumah-rumah lain contohnya yang bawah 100,000, cuma kita kena tengok keperluan kita. Sama ada kita nak, pada saya rumah pertama tu tak perlu rumah bukan rumah impian lah orang kata. Rumah impian tu mungkin rumah yang kedua, ketiga atau mungkin yang keempat. Rumah pertama ni mungkin lebih kepada investment. Sebab tu anak-anak muda ni dia kena tengok rumah yang lokasi yang bagus, yang boleh jana pulangan sewa, dan keluasan pun yang selesa lah. Sebab saya selalu mengingatkan lah anak-anak muda, especially mereka yang belum memiliki rumah, tendensi untuk anak-anak muda kita ni untuk membeli ataupun memiliki perkara lain selain daripada rumah. Contoh kereta, handphone, gadget-gadget yang ada sekarang. So benda-benda yang diorang idam-idamkan, benda-benda yang selain daripada rumah tadi tu, bagi mereka ini adalah satu perkara ataupun satu komitmen yang tidak terlalu besar yang berbanding dengan memiliki rumah ataupun membuat pinjaman untuk membeli rumah tadi tu. Sebab mereka merasakan bahawa kalau katalah dia beli kereta, hutang kereta mungkin 9 tahun maksimum kan. Tapi kalau beli rumah ni mungkin hutang dia sampai 30 tahun ataupun lebih daripada tu kan. Jadi dia rasa macam terbeban lah bila beli rumah. Tapi bila kita terangkan balik kepada mereka, sebenarnya beli rumah ni kita kena anggap benda tu adalah sebagai satu aset. Sedangkan beli kereta, beli handphone dan sebagainya, kereta ataupun handphone ni bukan aset, dia adalah liability. Kan, itu yang kita selalu tekankan kepada mereka. Jadi jangan tengok kepada beban yang mereka terpaksa tanggung selama 30 tahun tadi tu. Tengok kepada hasil selepas 30 tahun tadi. Macam mana yang Pak Lah beritahu tadi, kalau misal kata kita menganggap bahawa pembelian rumah kali pertama tu adalah satu pelaburan, dan pelaburan ni tak semestinya rumah seperti mana yang kita idam-idamkan. Mungkin kita nak beli rumah yang ada 4 bilik ataupun 5 bilik. Mungkin kita berfikir terlalu jauh ke depan. Anak kita mungkin nanti ramai. Lepas tu kalau misal kata saudara mara mak ayah datang dari kampung nak duduk kat rumah kita dan sebagainya. So ini perkara-perkara tu yang menjadi satu tabu lah, kata kerisauan yang tak sepatutnya dirisaukan. Sebab kalau kita cerita tentang nak buat majlis kahwin ke kenduri ke apa kan, so benda tu bukan nak buat sekarang, bukan benda selalu pun bukan selalu. Umur baru 30 Pak Lah ni kita cerita lah, umur baru 30, anak baru mungkin 2 tahun kan. Dia kata nanti anak dia nak kahwin nanti. Senang kalau rumah atas tanah ni nanti nak buat kenduri senang, anak dia nak kahwin. Anak dia baru 2 tahun. Nak fikir mungkin 20 tahun, 25 tahun yang akan datang baru anak tu nak kahwin kan. Okay. So ketika itulah sebenarnya nak beli rumah pertama ni dia kena beli rumah berdasarkan kepada kemampuan dia dulu. Okay. Kan So beli rumah berdasarkan kemampuan, dan macam Pak Lah beritahu juga tadi, banyak insentif-insentif yang telah diberikan oleh pihak kerajaan khususnya. Dan kalau tak nak cerita tentang kerajaan pun mungkin banyak lagi perkara-perkara lain, insentif lain yang diberikan oleh bank. Ada sekarang ni ada SJKP. So yang benda tu yang memungkinkan kita untuk melayakkan ataupun membolehkan kita memiliki rumah lah, walaupun dia ada pendapatan tetap. Yes. So even ekonomi gig sekalipun, orang yang bawa Grab dan sebagainya pun sekarang pun dah dibantu melalui package rangsangan ekonomi yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dan benda ni dah lama sebenarnya, mungkin dah 4-5 tahun yang kebelakang pun dah ada, cuma kita nak tahu ataupun tak nak ambil tahu je kan. So itu antara ni lah. Okay, so kesimpulan daripada apa yang telah dibincangkan bersama Pak Lah tadi, kita masuk balik cerita pasal valuation tadi kan, yang jurunilai tadi tu.
sebenarnya banyak perkara yang kita perlu fahamkan sebelum kita menuding jari ataupun menyalahkan pihak valuer. Kalau setidak-tidaknya apa yang valuer bagi tu bila Pak La dah terangkan ni baru kita tahulah kenapa valuer bagi harga seperti itu kan dan bukan sewenang-wenangnya dia nak bagi harga ataupun nilai rumah kita tu macam tadi tu kan okey, jadi kita masuk sikit tentang bab teknikal lah Pak La kiraan macam mana pihak jurunilai meletakkan dia punya valuation fee. Sebab ramai juga yang tertanya kenapa valuation fee rumah saya ni sekian-sekian, kawan saya baru je beli rumah valuation fee dia lebih murah berbanding yang saya kena. So macam mana sebenarnya jurunilai buat dia punya valuation fee tu, macam mana kira dia tu? Kita tak simply letak valuation fee sebab kami pun tertakluk pada lembaga penilai pentaksir ejen hartanah pengurusan harta. Kita pun ada jadual ke-7 dalam akta penilai berkenaan valuation fee. Biasanya valuation fee ni sepatutnya tak ada beza sangatlah di antara valuer-valuer lain. Dan jika dibandingkanlah kalau macam fee kita ni masih rendah berbanding ejen hartanah, sebenarnya fee dah sampai 3%. Betul. Kita tak sampai 0.5% pun. Sedih dengar. Jadi fee yang ada sekarang ni dah berapa lama yang fee yang sedia ada tu tak di-revise? Fee ni memang dah lama tak revise Kalau ikutkan yalah macam Bro Isaac kita pun lawyer fee pun dah naik baru je naik tahun lepas. Baru naik. Patutnya dah ada revision balik lah. Tapi adalah suara-suara daripada badan-badan yang berkaitan tu dibawa ke lembaga tu memang ada lah. Ada. Cuma belum sampai masa lagi untuk di-revise lah kot Okey, dan mungkin ada juga suara-suara sinis lah yang bagi tahu kerja valuer ni senang je. Kena fee macam tu punya banyak, tapi kerja dia just buat comparison, buka internet, tengok dalam apa yang ada dalam transaction yang sebelum-sebelum ni, ada bricks lah, ada macam-macam lah kan. Jadi untuk membetulkan perception dia orang, so apa yang dia orang claim kata valuer punya kerja ni senang ni, mungkin Pak La boleh bagi pandangan sikit. Sebenarnya kita punya tanggungjawab ni besar, sebab tu kita perkena ambil professional insurance punya indemnity. Sebab dia lifetime punya value tu. Contohlah kalau kita nilai sekarang 2 juta and then katalah property tu kena lelong mungkin 1.5 juta. Walaupun selepas 5 tahun macam tu bank still akan cari kita valuer. Sebab tu sebagai valuer ni kita sebenarnya tak boleh terlalu orang kata ikut telunjuk sangatlah pihak-pihak pembeli ataupun pihak bank. Sebab kita pun kena jaga satu profession kita supaya nilai tu dia terjaga. Dan kalau orang kata value tu senang, sebenarnya dia pun tak senang jugalah. Memang nak buat penilaian ni pun kita perlu ada lama jugalah. Kalau ikutkan belajar daripada diploma 3 tahun, degree 2 tahun, 5 tahun jugalah. Dan dengan pengalaman sedia ada, bukan senang lah nak bagi nilai ni. Sebab itulah saya tertarik juga dengan apa yang Pak La beritahu tadi. Tohmahan kepada peguam pun sama juga, lebih kurang. Sama kan. Dia kata kita punya kerja ni senang, copy paste kan. Chop sign je dah dapat duit kan. So itulah kadang-kadang tohmahan macam tu saya pun nak betulkan perception tu lah. Kami sebenarnya datang terikat dengan akta profession kewaman. Kita nak kenakan fee tu pun sebenarnya bukan kita suka-suka nak kenakan macam tu. Memang dah tertakluk pada SRO, Solicitors Remuneration Order ataupun perintah saraan peguam cara. Macam yang valuer pun tadi dia ada dia punya akta, dia punya undang-undang yang dia perlu patuhi dan ikut lah kan. Jadi itulah sebenarnya masyarakat kat luar sana ni, kalau kita nak tutup mulut dia orang memang tak boleh. Kan netizen ni bila dia nak bantai, dia bantai je kan. Tapi apa yang kami boleh buat, kami cuba perbetulkan lah. Perbetulkan tanggapan-tanggapan negatif seperti itu dengan cara macam ni. Kita buat podcast, kita bersembang tentang topik-topik yang mungkin agak sensitif, yang mungkin agak panas dan sebagainya untuk membetulkan persepsi masyarakat tu. Okay? Alright Pak La, kita dah masuk ke penghujung sebenarnya ni. So mungkin dalam masa kecederaan yang ada sekarang ni, bagi anak-anak muda yang teringin lah
teringin nak menjadi seorang valuer macam Pak Lah kan. So macam mana cara untuk mereka mulakan langkah-langkah untuk menjadi seorang valuer tu? Sebab sekarang saya dengar di INSPAN, Institut Penilaian Negara yang terletak di pintu 1 dipanggil pintu 1 Putrajaya tu, memang mengalunkan anak-anak muda terutamanya lepasan SPM untuk masuk ke INSPAN tu, sebab dia ada kursus untuk menjadi penilai hartanah ataupun menjadi real estate agent. So memang dah ada kursus-kursus yang dibuat tu kan. Jadi mungkin Pak Lah boleh bagi saranan ataupun kata-kata semangat untuk mereka, sebab mungkin mereka tak nampak lagi kerjaya jurunilai, kerjaya pengurus bangunan, kerjaya sebagai seorang REA kan, apa dia punya potensi dan juga dia punya masa depan tu. Silakan. Okay. Saya memang sangat menggalakkan sebab bidang penilaian ni sentiasa ada demand lah orang kata. Kalau tengok antara baru ni lah kita ada student intern daripada UTHM. Dia kata antara khusus yang hot lah bidang estate management lah. Sama juga macam saya dulu waktu belajar hanya ada satu kelas. Sekarang ni di UiTM tak silap saya ada dalam lebih kurang 6 kelas. Dengan jumlah pelajar lebih kurang dalam 40 orang satu kelas. Kita boleh buat valuation, kita boleh buat property management dan juga estate agent. So kita ada advantage. Contohlah mungkin sekarang kita minat buat valuation. Pada masa yang sama kita pun mungkin ada kawan-kawan yang buat property management. So kita sebenarnya pun dah ada basic. Kita pun dah ada ilmu, tinggal nak buat je. So maknanya saya galakkan bidang ni sebab kita ada beberapa pilihan. Kita boleh buat agent, valuation, property management. Dan kalau kita dapat registered, kita terus dapat 3 lesen, itu yang paling terbaik lah. Kita boleh praktis semua. Dari segi career path tadi, macam Pak Lah beritahu belajar je dah 5 tahun kan. Lepas tu nak melayakkan dapat lesen tu berapa tahun lagi? Untuk dapat lesen tu kena isi logbook. Maknanya kita daftar dulu, dan dapat pendaftaran, isi logbook dalam 2 tahun. Lepas lulus logbook kita ada task. Logbook tu maknanya kena buat attachment lah lebih kurang. Macam isi work diary apa macam tu lah. So dia kena bernaung di bawah mana-mana agensi hartanah yang berdaftar lah kan. Betul, di bawah syarikat penilai berdaftar lah. Kalau macam peguam dia panggil chambering. Chambering ni maknanya tempoh latihan dalam kamar dia panggil, latihan dalam kamar ataupun attachment ataupun praktikal yang perlu dibuat bersama dengan peguam. So di firma guaman tertentu. So macam seorang property agent ataupun jurunilai dia pun sama juga. Dia perlu attach buat praktikal tu juga selama 2 tahun 2 tahun. Okay, alright. So selepas habis je tempoh 2 tahun tu, dia kena interview ke? Ada. Dia ada interview. Paling mencabar interview tu lah. Jadi interview tu yang orang yang jadi interviewer tu, siapa sebenarnya yang yang dipilih menjadi interviewer tu sebenarnya siapa? Di antaranya board members, board of valuers punya members, and then ada juga lecturer dan juga selalunya itulah. Jadi bila dah lepas interview tu baru dia boleh layak untuk diterima sebagai seorang valuer, barulah dikeluarkan ada nombor dia lah. Nombor dia panggil tu? Tag tu lah kan. Tag semua. So dari segi perjalanan tu maknanya 5 campur 2 dah 7 tahun dah tu kan. 7 tahun 2 tahun logbook, ini tambah lagi untuk task interview. So plus minus tu dalam masuk lah, paling-paling tidak pun 7 tahun baru dapat lah kan. Sebab apa yang saya tertarik nak cerita kan, mungkin anak-anak muda yang mungkin lepas habis SPM tak dapat nak melanjutkan pengajian di IPTA, ataupun mungkin tak ada bidang-bidang yang dirasakan sesuai dengan diri dia. Jadi bidang pengurusan hartanah ni ataupun penilaian hartanah ni adalah satu bidang yang mungkin anda boleh fikirkan lah untuk ceburi sebab memang peluangnya sangat-sangat luas dan untuk terus terang saya cakap lah, saya sebagai peguam memang boleh katakan setiap hari saya berurusan dengan Pak Lah
dengan mana-mana perunding-perunding ataupun ejen-ejen hartanah ni, especially dalam bab untuk nak kita prepare SPA dan sebagainya. Dan kalau kita buat loan agreement tu pun, sebelum loan tu diluluskan, bank pun akan minta pihak jurunilai untuk memberikan valuation report sebelum mereka boleh meluluskan pembiayaan perumahan tersebut lah. Jadi memang macam Pak Lah kata, memang never ending story. Selagi ada rumah, selagi ada hartanah, selagi itulah hikmat mereka diperlukan. So itulah yang memungkinkan anda pun mempunyai peluang yang cerah lah dalam bidang penilaian hartanah ni ataupun bidang hartanah tu secara generalnya. Okey, terima kasih Pak Lah atas masa yang telah diluangkan. Banyak ilmu yang kita dapat daripada perkongsian Pak Lah tu. Dan insya-Allah kalau ada rezeki mungkin kita akan jemput lagi untuk cerita tentang topik-topik yang berlainan pula. Okey, jadi saya sebagai host podcast Hartanah dan Anda mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi menonton podcast ini, dan jangan lupa subscribe channel Hartanah dan Anda. Anda juga boleh tonton video-video kami di TikTok, di Facebook dan juga di Instagram. So jangan lupa untuk follow platform Hartanah dan Anda. Dan Pak Lah mungkin ada kata-kata terakhir, nak minta follow Ziyad Property Consultant ke silakan. Boleh, kami Ziyad Property Consultant kalau ikutkan ada di 6 cawangan. Macam saya di Kuala Lumpur, kita ada di Shah Alam, Seremban, Melaka, Keluang dan juga Johor Bahru. Boleh pilih mana-mana lokasi yang sesuai berdekatan. Okay, so nak follow tu ada apa social media yang boleh diorang tengok? Kalau boleh, kita ada social media under Ziyad Property Consultant official lah. ZIYAD 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 Property Consultant, macam baju yang Pak Lah pakai itulah Ziyad So boleh search Ziyad Property Consultant, dan insyaAllah mereka ada 6 cawangan seluruh Malaysia. Kat mana-mana yang berdekatan dengan anda boleh berhubung dengan Ziyad Property Consultant untuk dapatkan hikmat jurunilai hartanah, insyaAllah. Okay, so itu saja untuk podcast kita kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang kelemahan diri kami sendiri. Kami minta ampun dan maaf kalau sekiranya kami ada kasar bahasa ataupun tersasul dan sebagainya. Jadi kita jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.